Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم آمين ثم آمين والحمد لله رب العالمين أما بعد muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah SWT kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia juga pada waktu dan ketika yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah salat, ibadah yang diwajibkan ke atas kita umat Islam, lelaki maupun perempuan, dan kemudian kita dengan niat i'tikaf kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah akan mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita. Juga Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik zahir dan batin untuk kita terus beribadah kepadanya, dan juga kita beramal perkara-perkara yang baik sehinggalah kita dijemput oleh Allah SWT mati dalam keadaan husnul khatimah, dan juga bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti dalam keadaan biqalbin salim, dalam keadaan hati yang sejahtera insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi daraini amin, iaitu kita masih lagi pada bab yang ke-9 berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang, yang mana sebelum ini telah dibincangkan dalam persiapan kita untuk bersiap-siap untuk sembahyang, yang mana di sini Imam Ghazali mulakan daripada sembahyang sembahyang zuhur. Setelah pada sembahyang subuh tadi, sebelum ini, jadi sembahyang zuhur. Sebelum kita nak bersiap-siap sembahyang zuhur tu, kita maknanya disunatkan untuk tidur qailulah, tidur sebentar, istirahat sebelum zawal, sebelum gelincirnya matahari. Tidur sebentar, kadar 20 minit, 30 minit, ataupun 15 minit, ataupun 10 minit, tidur yang sebentar. Kemudian setelah pada itu bangun untuk maknanya bersiap-siap untuk pergi ke masjid, dan tujuan kita tidur itu untuk membantu kita untuk qiyamul lail, bangun di pertengahan malam untuk menghidupkan malam dengan ibadat. Itu tujuan daripada tidur qailulah itu. Sebagaimana kita berpuasa, bersahur itu membantu kita untuk berpuasa pada siang hari. Kemudian setelah kita sampai ke masjid, kita buat adab-adab masuk ke dalam masjid. Buka selipar daripada kaki kiri, kemudian baca doa, langkah kaki kanan masuk ke dalam masjid. Kemudian bila sudah masuk ke dalam masjid, niat i'tikaf, kemudian jangan lupa untuk solat sunat tahiyatul masjid. Dan setelah itu kita menanti masuknya waktu zuhur. Nanti masuknya waktu zuhur. Yang mana disebutkan oleh hadis oleh Nabi, waktu zuhur itu bila gelincirnya matahari. Waqtu zuhri iza zalatis syams malam yahdur al-asr. Maknanya bila gelincirnya matahari di tengah-tengah langit itu, maknanya menunjukkan masuknya waktu zuhur. Dan waktu zuhur tu habis bila dah masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, habislah waktu zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka engkau menjawab perkataan muazzin ataupun tukang azan, ataupun dalam istilah kita panggil Bilal. Bilal tu nama Sayyidina Bilal, kan? Kita panggil Bilal, Tok Bilal.
tu sempena nama Sayyidina Bilal yang menjadi muazzin, tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang jadi tukang azan ni, tukang bang ni, maknanya dapat gelaran sahabat. Sayyidina Bilal, nama sahabat Sayyidina Bilal. Dipanggil Tok Bilal. Tukang bang, tukang azan, ataupun dalam bahasa Arabnya sebut muazzin, orang yang melaungkan azan. Maknanya bila dengar azan, jawab panggilan azan itu seperti cara yang telah diterangkan sebelum ini. Kerana dalam hadis disebutkan iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin. Apabila kamu mendengar panggilan azan, laungan azan, hendaklah kamu jawab. Laungan azan tu, panggilan azan tu mislama yaqulul muazzin, sebagaimana yang diungkapkan oleh muazzin, oleh tukang bang, kecuali pada beberapa tempat lah. Kecuali pada beberapa tempat tu berbeza daripada apa yang disebutkan oleh muazzin. Tu semua sudah diterangkan sebelum ni. Kemudian dalam engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Kemudian disunatkan kepada kita setelah mana dilakukan azan menunjukkan masuknya waktu zuhur, kita disunatkan untuk sembahyang qabliyah zuhur, sembahyang qabliyah zuhur. Sembahyang rawatib qabliyah zuhur 4 rakaat. Yang biasa dibuat 2 rakaat. Orang biasa buat kebanyakan daripada kita selalu buat 2 rakaat lah. Cuma yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini 4 rakaat dengan 2 cara, 2 kali salam atau sekali salam. Maksudnya qabliyah zuhur 4 rakaat ni dengan 2 cara. Nak buat 4 rakaat sekaligus sekali salam, ataupun nak buat 2 rakaat 2 kali salam. Terpulang. Cuma yang afdalnya di sisi mazhab Imam Syafi'i ialah buat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam, tu yang lebih afdal. Nak buat sekali salam tak ada masalah, cuma yang lebih afdal, lebih baiknya adalah dibuat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang qabliyah zuhur ni sebanyak 4 rakaat, Nabi akan apa? Nabi akan memanjangkan solat ini. Nabi panjangkan solat ini. Nabi panjangkan solat apa? Solat qabliyah zuhur ni Nabi panjangkan bacaan-bacaannya dan sebagainya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu an yurfa'a li fihi amalun salih. Nabi bersabda dalam hadis yang mulia, waktu masuknya waktu zuhur itu adalah waktu apa? Tuftahu fihi abwabus sama'. Abwabus sama', waktu dibukakan pintu-pintu langit. Waktu zuhur itu adalah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Maka aku mahu supaya diangkatkan. Maka Nabi suka supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini. Nabi ni memang dah orang soleh dah, orang yang baik dah. Kalau tak diangkat sebagai Nabi. Angkat sebagai Nabi mestilah orang yang soleh, kan? Nabi kata Nabi suka panjangkan sembahyang qabliyah zuhur ni kerana pada waktu ini pintu-pintu langit dibuka. Nabi nak amalan Nabi yang baik, yang soleh itu diangkat, naik ke pintu-pintu langit. Dengan sebab itu Nabi mengerjakan solat 4 rakaat zuhur itu dengan dipanjangkan bacaan-bacaannya. Cuma kita tengok keadaan lah. Kalau misal kata semua jemaah dah datang, kan, tengok keadaan. Kalau jemaah masih kurang pada waktu tersebut, ada masa lagi untuk kita panjangkan sembahyang qabliyah zuhur tu, maka dipanjangkan. Kalau tak cukup masa, maka diringkaskan. Tengok pada keadaan lah. Tengok pada keadaan waktu tersebut. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis.
Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur ni termasuk dalam senarai sembahyang sunat yang muakkadah, yang sangat dituntut. Yang sangat dituntut. Maknanya rugi kalau ditinggalkan, kalau tak dibuat. Rugi sangat-sangat. Kalau ditinggalkan dan juga tidak dibuat. Dan disebutkan akan kelebihannya, iaitu kelebihan sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ni dalam sebuah hadis yang bermaksud ataupun saya baca matan hadisnya, anna man sallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna salla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ila lail. Yang mana Nabi bersabda, sesiapa yang mengerjakannya, iaitu mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ini dalam keadaan dia membaguskan rokoknya, maknanya buat rokok tu dengan cara yang terbaik, dan sujud yang terbaik, maka akan bersembahyang bersama dengannya 70,000 malaikat. Dan mereka 70,000 malaikat itu meminta ampun baginya, bagi orang sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat tu sampai ke waktu malam. Pada zuhur tu sampai ke waktu malam. Yang minta ampun tu bukan satu malaikat, 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Yang minta ampun kepada kita ni bukan calang-calang, malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tak pernah buat dosa, malaikat kan. Sebab itu kita bagi perumpamaan seseorang tu dia baik macam malaikat pasal tak buat maksiat, macam malaikat. Jadi tak nak ke ni, kan? Sembahyang zuhur 4 rakaat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, malaikat akan minta ampun 70,000 malaikat sembahyang sekali. Maksudnya orang tu sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, di belakang dia ada 70,000 malaikat sembahyang sekali. Kalau tak duduk di belakang pun maknanya di langit sembahyang sekali dengan orang tersebut. Dan juga meminta ampun untuknya 70,000 malaikat tadi minta ampun sampai kepada waktu malam. Bayangkan pada zuhur sampai ke waktu malam tu, kita boleh jamin ke kita bersih pada dosa? Dosa kecil. Kalau tak buat dosa besar pun dosa kecil. Jadi selama tempoh tersebut malaikat minta ampun. Malaikat minta ampun kepada Allah. Takkan Allah tidak makbulkan. Malaikat ni tak buat dosa. Ini kelebihan orang yang sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, man shalla qabla zuhri arba'an qufira lahu zunubu yaumihi dzalik. Sesiapa yang solat qabla zuhri, sembahyang zuhur itu, sebelum zuhur itu, arba'an 4 rakaat, sembahyang sunat qabliyah zuhur tadi 4 rakaat, Nabi kata qufira lahu zunubu yaumihi dzalik. Allah akan ampunkan dosanya pada hari tersebut. Dosa kecil lah, pada hari tersebut diampunkan. Contohnya hari Jumaat. Ini kan tadi Jumaat apa nama ni? Sembahyang Jumaat lah. Esok kan sembahyang sebelum zuhur, buat qabliyah zuhur 4 rakaat. Maksudnya pada hari Sabtu esok tu, sepanjang hari tu Allah ampunkan dosa-dosa kecil. Bagi orang yang mengerjakan sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur. Kalau buat solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat, ada pahala tapi tak ada jaminan ni lah. Tak ada jaminan ni. Kemudian dalam hadis lain yang lain juga disebutkan man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Sesiapa yang mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ini seumpama dia membebaskan hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail tak ada yang jadi hamba. Ini perumpamaan besarnya pahala orang yang mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ini termasuk dalam solat sunat yang muakkadah, yang sangat dituntut. Jadi jangan lepaskan peluang. Kemudian
Setelah itu kata Imam Al-Ghazali, setelah mana dikerjakan sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian Bilal muazzin tadi akan iqamat. Bila muazzin akan iqamat, ketika ini penting. Bila kita nak berdiri untuk sembahyang zuhur dan sembahyang yang lain, bila muazzin selesai iqamat baru sunat bangun. Selama mana muazzin tak selesai iqamat, tidak disunatkan bangun. Maknanya kalau orang yang sihat, tunggu sampai muazzin selesai iqamat baru bangun. Kalau orang yang kurang sihat, ada sakit, ada uzur, bangunnya lambat, maka disunatkan bangun itu untuk berdiri sembahyang zuhur ataupun sembahyang yang lain-lain tu ketika mana Bilal menyebut qad qamatis solah. Qad qamatis solah, ketika mana Bilal menyebut qad qamatis solah, orang yang tak sihat tadi, orang yang lambat bangun, ketika tu dia bangun. Supaya ada masa untuk dia bangun. Bagi orang yang sihat boleh bangun segera, itu tunggu selesai iqamat. Selesai iqamat baru bangun. Jangan bila muazzin baru sebut Allahu Akbar dah bangun dah. Tak disunatkan bangun pada waktu tersebut. Sunat bangun ketika selesai iqamat baru bangun. Yang menyebabkan jemaah bangun awal ni pasal apa? Pasal silap Bilal juga. Bila sebut saf tu kita dah tegur kan, dah sebut dah sebelum ni. Bila sebut saf, jemaah memang akan bangunlah. Sebab dia dengar perintah kan, bangun semua. Sebenarnya yang sebut saf tu adalah imam. Imam akan sebut saf tu, bukan tugas Bilal. Tu tugas imam. Tapi oleh kerana imam pun mungkin ada setengah imam tak tahu, jadi imam pun biarlah Bilal kan. Sebenarnya tu adalah tugas imam. Tugas Bilal hanya iqamat dan juga azan saja. Tentang azan dengan iqamat ni, azan, Bilal azan ataupun muazzin azan ikut pada pemerhatian dia. Masuk waktu dia azan, dia tak perlu tanya imam nak azan ke tak perlu. Masuk je waktu, muazzin akan azan. Tapi bila nak mengerjakan sembahyang, ni pada ketika ni baru Bilal kena tanya imam dah nak iqamat ke belum. Baru dia kena tanya imam izin, boleh iqamat, baru iqamat. Imam tak izin, tak boleh iqamat. Itu yang sepatutnya, adab yang sepatutnya lah. Sebab apa? Sebab imam bila muazzin tanya, imam boleh ke nak iqamat, imam akan tengok dulu jemaah yang lain, dah datang ke semua, dah ada ke apa semua kan. Baru maknanya dah bersedia. Itu ikut tertib sebenarnya lah. Tapi yang biasa kita buat ni maknanya itu dah maklum, imam pun tak kisah kan, imam pun dah tak kisah. Tapi yang sepatutnya adabnya begitulah. Jadi bangun tadi tu ketika mana selesai daripada iqamat. Bagi orang tak sihat, qamatis solah tadi baru bangun. Itu yang sepatutnya. Sunat dibuat begitu. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah. Buat sembahyang zuhur itu secara berjemaah. Cara berjemaah. Dan engkau kerjakan pula setelah itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Maknanya lepas pada ba'diyah qabliyah zuhur 4 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah selesai daripada sembahyang zuhur tadi, dah baca wirid, dah berdoa dan sebagainya, setelah itu barulah sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat, sembahyang sunat selepas daripada zuhur 2 rakaat. Yang disunatkan, sunat muakkadnya 2 rakaat. Kemudian boleh tambah lagi 2 rakaat setelah daripada itu. Maksudnya qabliyah zuhur tadi 4 rakaat memang termasuk dalam sunat muakkad. 2 rakaat lepas daripada zuhur itu sunat muakkad. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat setelah itu sunat juga, sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad. Tapi boleh buat, tidak ada masalah. Ada hadis tentangnya juga. Yang menjadi dalil. Cuma bukan ghairu muakkad, bukan muakkad lah, termasuk dalam ghairu muakkad. Maksudnya lepas daripada tu buat solat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat ataupun buat
4 rakaat juga. Kemudian ada masalah lain. Masalahnya kalau misalnya tadi kita sampai ke masjid, kita lewat sampai. Tak sempat nak buat qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur tak sempat. Muazzin dah nak iqamat, tak sempat. Bila tak sempat, pada pandangan ramai orang dah terlepas, dah tak boleh nak buat. Kan? Dah muazzin iqamat. Nak buat apa lagi? Tak boleh lah. Padahal dia boleh buat kemudian. Dia boleh buat kemudian. Yang sebelum tadi tu dia boleh buat kemudian. Maksudnya tadi sembahyang qabliyah zuhur sama ada 4 ataupun 2 dia tak sempat nak buat. Nanti lepas pada sembahyang zuhur dia boleh buat. Dia boleh buat yang sebelum yang dia tak sempat buat tu, dia boleh buat kemudian. Dicampur dengan yang kemudian tu. Campur dengan kemudian tu. Buat sekali. Dengan syarat dia kena takyin pada niat. Dia kena tentukan pada niat dia. Sebab dia nak gabung. Yang sebelum tadi dia tak sempat nak buat 2 ke ataupun 4, dia nak buat kemudian lepas daripada zuhur, ba'da zuhur. Dia nak gabungkan ba'diyah. Maksudnya dia gabung qabliyah dengan ba'diyah. Bila dia gabungkan, dia kena takyin niat, kena tentukan niat. Mana satu yang sebelum, mana satu yang selepas. Maksudnya dalam niat dia tu, sahaja aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kena sebut begitulah dalam niat. Kena tentukan yang qabliyah berapa, yang ba'diyah berapa. Misalnya kalau dia nak buat qabliyah tu 4, dia nak buat ba'diyah 2, sama juga, jadi 6 kan. Dia gabungkan. Sahaja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tapi dia buat tu selepas pada zuhur, pasal tak sempat tadi. Syarat dia tak sempat. Tapi kalau sempat, buatlah yang sebelum. Diasingkan. Tu maksudnya boleh dibuat selepas. Kebanyakan orang dia tak tahu. Dia terlepas yang sebelum, lepaslah, tak payah buat lagi dah. Sebenarnya boleh dibuat selepas. Selama mana ada waktu sembahyang tersebut. Misalnya zuhur. Lepas pada zuhur tu masih ada waktu zuhur panjang, boleh dibuat. Begitu juga sembahyang asar. Qabliyah asar tak sempat nak buat. Ba'diyah asar memanglah tak ada. Kan? Ba'diyah asar memang tak ada. Lepas daripada sembahyang asar, dia boleh buat yang qabliyah tadi. Selama mana ada waktu asar belum masuk maghrib. Cumanya orang yang tak tahu dia akan jadi pelik lah. Pada apa hal dia ni buat sembahyang sembahyang lepas pada sembahyang asar. Mana ada ba'diyah asar? Memanglah tak ada ba'diyah asar. Dia bukan buat ba'diyah asar, dia buat qabliyah asar. Yang dia tak sempat buat tadi, tapi dia buat selepas. Itu maksud dia. Sama sembahyang subuh. Qabliyah subuh tak sempat nak buat. Buat selepas daripada sembahyang fardu subuh, lepas pada wirid baca doa tu kan. Bangun, buat sembahyang 2 rakaat. Orang yang tak tahu dia akan rasa pelik. Mana ada sembahyang lepas pada sembahyang subuh. Jadi orang yang tahu tak ada masalah, ni dia buat qabliyah subuh. Pasal ada peruntukan dia tu, boleh dibuat. Selama mana masih ada waktu sembahyang tu. Subuh masih ada, belum syuruk, boleh buat lah. Kalau dah lepas pada waktu subuh, dah lepas pada syuruk, boleh buat tak? Boleh buat, tapi dengan niat qada, dengan niat ganti. Sembahyang sunat tadi boleh diganti. Ada peruntukan boleh diganti. Maknanya boleh diganti. Jangan kita ingat bila dah tak sempat nak buat, dah tak boleh diganti. Sebenarnya boleh diganti. Ataupun buat masa waktu sembahyang tersebut, tapi selepas, boleh dibuat. Yang tak boleh buat ni sembahyang tahiyatul masjid. Kalau sembahyang tahiyatul masjid dah terlepas, dah tak boleh nak buat dah. Itu contohlah yang tak boleh dibuat kemudian ataupun dah tak boleh diganti. Maksudnya boleh dibuat, selepas tu boleh buat ataupun digabungkan tadi. Digabungkan sebanyak 4 rakaat tadi ataupun 6 rakaat tadi. Ada juga hadis yang lain disebutkan tentang sembahyang sunat ba'diyah zuhur tadi. Maksudnya dia buat sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat yang sunat muakkad, kemudian ditambah lagi dengan ghairu muakkad, jadi 4 juga. Disebutkan dalam hadis yang mana Nabi SAW bersabda, man hafaza ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Nabi kata man hafaza, siapa yang menjaga istiqamah buat
sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur yang muakkad tadi, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat selepas daripada sembahyang zuhur. Maknanya digabungkan tadi, 2 yang muakkad, 2 yang tidak muakkad, digabungkan. Ni Nabi sebut dalam hadis, haramahallahu 'alan nar, Allah akan haramkan dagingnya, zatnya, dirinya daripada api neraka. Hadis ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan dia, sembahyang qabliyah zuhur 4 ataupun sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat yang digabungkan tadi antara muakkad dengan yang ghairu muakkad. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha haramallahu lahmahu 'alan nar, Allah akan haramkan lahmahu 'alan nar, dagingnya daripada api neraka. Jadi kita kena ingatlah mana satu yang sunat muakkad, mana satu yang sunat ghairu muakkad. Tahu tu di sudut beza istilah je lah. Ini muakkad, ini tak muakkad. Tapi dua-dua tu ada dalilnya daripada hadis. Dua-duanya boleh dibuat, tak ada masalah. Tak ada mengatakan ini Nabi buat, ini Nabi tak buat. Tak, dua-duanya tu ada dalam hadis. Cumanya bezanya dari segi martabat. Ini yang sangat dituntut, ini yang tak sangat dituntut. Kalau yang sangat dituntut, maknanya galakkan untuk buat. Yang tak sangat dituntut ni ada pilihan. Nabi sebut dalam hadis, liman sya'a, siapa yang nak, siapa tak nak terpulang. Tak ada masalah, tak ada dosa pun. Cuma dia rugilah tak buat. Tapi yang dituntut ni memang kalau tak buat sangat rugi, sangat rugi. Itu maksud dia. Jadi kita kena fahamlah solat sunat rawatib ni ada dua bahagian, muakkad dengan tidak muakkad. Yang muakkad tu ada 6. Yang muakkad tu ada 6, iaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh tu. 2 rakaat sebelum subuh. Kita tak panggil lah qabliyah subuh sebab dia tak ada selepas. Kita panggil solat sunat fajar 2 rakaat. Itu yang muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur tadi. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas daripada zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas daripada maghrib. 2 rakaat selepas daripada maghrib. Ini yang selalu setengah orang jadikan isu sebelum maghrib. Dia tak nak buat. Pasal dia kata itu ghairu muakkad, yang tidak sangat dituntut. Tapi tetap ada dalilnya. Cuma yang jadi kepelikan di sini, bagi orang yang dia tak nak buat solat sunat qabliyah zuhur, misalnya sebagai misal, dia pergi baca Quran. Ustaz, takkan tak boleh baca Quran? Boleh baca Quran, tak ada masalah, memang sunat baca Quran. Masalahnya tadi, dia tak cerdik. Kenapa dikatakan tak cerdik? Qabliyah maghrib dia tak nak buat. Tapi dia baca Quran dia nak buat. Yang dituntut, yang pada waktunya dia tak nak buat ibadat tersebut, yang bukan waktunya dia buat. Tak cerdik lah nama dia. Memanglah boleh, tak ada masalah, dia nak baca Quran boleh. Cuma yang dituntut dia tak nak buat. Yang maknanya yang ada waktu dia, walaupun khairu muakkad, tapi itu adalah waktu dia tak nak buat. Yang bukan waktu dia, Quran ni bila-bila masa. Bukan ada waktu tertentu, mesti baca lepas maghrib. Bukan, Quran ni bila-bila. Bangun tengah malam ke, duduk tengah jalan ke, tengah memandu ke, kan, nak baca boleh. Tengah mandu tu dalam hafalan lah. Jangan pegang mushaf pula tengah mandu. Langgar tu salah sendirilah, kan. Maksudnya tu, maknanya tak cerdik. Namanya tak cerdik lah. Dia ingatkan dia dah buat kebaikan. Memang dia buat kebaikan, tapi maksudnya tadi tak kena cara. Ataupun dia berzikir kepada waktu tersebut, sedangkan sembahyang sunat tadi dia tak buat. Maksudnya 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas pada isyak, kemudian solat sunat witir selepas daripada fardu isyak. Itu termasuk dalam muakkad, sunat muakkad. Kemudian sunat yang ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum zuhur tadi, selain daripada 2 rakaat yang muakkad. Yang tadi 2 rakaat sebelum zuhur yang muakkad, 2 rakaat tambahan tu. Tapi dua-dua tu disebut dalam hadis kan. Maknanya dua-dua tu ada dalilnya. Kemudian 2 rakaat selepas pada zuhur yang disebut tadi muakkad. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat yang lain, jadi 4 yang tidak muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar yang tidak ada ba'diyah, tapi boleh buat kemudian kalau tak sempat. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, yang disebut sebagai ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib tu disebut sebagai qabliyah yang khafifah, yang ringkas, buat ringkas je. Pasal maghrib tu singkat, dia buat secara ringkas. Kemudian 2 rakaat sebelum isyak. Ini yang ghairu muakkad.
Yang solat sunat yang kita nak gabungkan tadi, ba'diyah dengan qabliyah tu, dari segi lafaznya boleh apa nama? Boleh disebutkan. Contohnya nak gabung 4 rakaat tadi, dua-dua. Kan? Usalli sunnataz zuhri arba'a rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Itu kalau nak buat apa nama, buat asing-asing. Kalau nak digabungkan, usalli sunnataz zuhri samani rakaatin, buat 8 kan tadi kan, digabungkan 4 sebelum 4 selepas. Usalli sunnataz zuhri samani rakaatin qabliyatan wa ba'diyatan lillahi ta'ala. Maknanya sebut qabliyah dulu, kemudian sebut ba'diyah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya bila digabungkan. Itu dari segi lafaz. Lafaz tu sunat. Kalau tak ingat lafaz, sebab lafaz tu bahasa Arab, tak ingat, maknanya niat dalam hatilah, sahaja aku semayang zuhur, sunat zuhur 4 rakaat sebelum dan solat sunat zuhur selepas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sahaja aku semayang sunat sunat zuhur 8 rakaat sebelum dan selepas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab digabungkan 4 kan, 8. Okey, digabungkan tu ada 2 cara juga nak buat. Kalau di niat sekali tadi 8, maksudnya dibuat sekaligus 8. 8 terus. 8 terus. 8 terus tu sekali salam ataupun 2 kali salam. Kalau 2 kali salam, lepas 4 rakaat dia baca tahiyat awal. Lepas tu 4 rakaat kemudian baca tahiyat akhir. Lepas tu salam. Itu satu cara. Ataupun nak buat terus. Lepas 4 rakaat terus bangun rakaat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, tahiyat akhir bagi salam. Tu 2 cara yang kedua. Kalau nak buat asing senang-senanglah. 4 rakaat selesai, bangun, buat 4 rakaat selepas. Itu tak perlu niat gabung, niat asing. Niat asing, tak perlu niat gabung. Tapi yang niat asing tadi, yang niat qabliyah tadi, kena sebut qabliyah walaupun buat selepas. Pasal memang dia buat selepas. Boleh faham? Itu dia punya uraian dia. Jadi kena ingatlah, lepas ni tak ada masalah, boleh buat. Maknanya perkara tersebut masih ada peluang untuk dibuat. Kita jangan ingat terlepas, tak sempat terlepas. Tak, masih ada peruntukan untuk dibuat. Kemudian saya nak bacakan hadis yang menyebutkan tadi tentang dalil-dalil tentang solat sunat rawatib. Dalil-dalil daripada hadis Nabi sallam. Contoh hadis yang menyebut tentang 4 rakaat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Nabi sallam, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin. Rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla salati subhi. Dalam hadis ni disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah. Dia mengatakan hafiztu minan Nabi SAW, maknanya dia dapat daripada Nabi SAW yang mana dia pelihara asyara rakaatin. Sikit habiskan hadis ni. Asyara rakaatin, iaitu 10 rakaat. 10 rakaat apa? 10 rakaat solat sunat yang apa nama? Yang muakkad tadi. Disebut rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat selepas daripada zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat lepas pada maghrib. Fi baitihi, di rumah. Sembahyang sunat yang afdalnya adalah buat di rumah. Buat di rumah tu yang afdalnya. Tapi kalau orang dekat, rumah dekat, dia sempatlah buat rumah. Lepas tu dia celapak suruh datang ke masjid. Tahu celapak kan? Cepatlah datang masjid. Kan? Sebab rumah dekat. Tapi kalau rumah orang jauh, dia buat sembahyang sunat di rumah. Sampai masjid pun dah habis. Tak sempat. Maksudnya dia kena buat dekat masjid. Ataupun selepas daripada sembahyang fardu tu, sunat dia buat kat rumah. Tapi nak buat di rumah ni kadang-kadang ada ujian dia. Kan? Betul kan? Termasuk saya lah. Sampai rumah anak sambut apa semua, kita dah lupa dengan anak apa semua, bini kita makan lah apa semua, dah tak sempat nak buat. Jadi sebab tu kita buat di masjid. Walaupun afdalnya buat di rumah. Itulah sedikit sebanyak tentang penerangan tersebut. InsyaAllah nanti minggu depan kita bacalah tentang dalil yang hadis yang menyebutkan tentang dalil 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya.
masih berkenaan dengan tadi solat apa nama sunat zuhur, qabliyah dan juga ba'diyah tadi. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini, yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Jadi apa yang kita dapat kita amalkan, mudah-mudahan menjadi bekalan kita di akhirat nanti, dan Allah terima amalan kita. Allah redha dengan kita. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.